Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, keputusan pilihan raya yang ke-15 telah membuka satu peluang baru kepada rakyat Malaysia untuk melihat kematangan ahli-ahli politik untuk memikirkan kepentingan dan keutamaan negara melebihi daripada kepentingan parti maupun kepentingan individu. Justru pembentukan kerajaan perpaduan adalah satu proses inovasi dan evolusi, perubahan dan reformasi dalam negara kita yang telah digerakkan sejak daripada tahun 1998. Sudah pasti kejayaan reformasi bukan hanya tertumpu kepada kejayaan Tambun menduduki kerusi Perdana Menteri, tetapi beberapa proses perubahan-perubahan yang ada dalam negara kita yang harus kita lakukan dengan penuh komited demi menjamin sebuah negara yang berdaulat, dihormati dan mendapat kepercayaan di kalangan rakyatnya. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, kalau kita telusuri sejarah perkembangan negara kita, perkembangan evolusi ini tidak berhenti dan memberi peluang kepada rakyat untuk membuat penilaian, penambahbaikan dan juga sedikit sebanyak perubahan supaya negara kita ditadbir dan diuruskan dengan baik dan dikawal oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab. Dasar tentang ekonomi negara sebagai contoh telah berkembang dengan cukup rancak seperti dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan juga beberapa perubahan-perubahan dasar yang menjurus kepada dasar kepedulian dan pemberian bantuan berdasarkan keperluan berbanding daripada aspek-aspek yang selalu dikembangkan tentang politik perkauman dan sebagainya. Justru pada hari ini saya ingin memberikan penumpuan kepada usaha untuk memperkasakan Parlimen supaya keseluruhan ahli-ahli berhormat yang dipilih dalam Dewan Rakyat pada hari ini dan di masa depan dipandang tinggi oleh rakyat dan diberikan perhatian sebagai penggubal dasar dan Parlimen tidak dianggap sebagai tempat sindiran-sindiran politik, apatah lagi perbalahan dan juga ngauman suara yang kadang-kala memalukan. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, pada tahun 1969 kita telah mempunyai satu akta perkhidmatan Parlimen yang telah memberikan panduan kepada Parlimen bagaimana untuk memilih dan mentadbir dan menguruskan Parlimen supaya Parlimen berada dalam kedudukannya yang tersendiri. Dalam status protokol kerajaan persekutuan maupun kerajaan negeri, speaker, ahli dewan tuan yang dipertua diletakkan dalam kedudukan yang sangat istimewa dan ini sangat terkait dengan doktrin dan falsafah pemisahan kuasa supaya kedudukan legislatif ataupun penggubal dasar diletakkan standing dan mampu menjadi pengimbang di antara sistem kehakiman maupun eksekutif yang diketuai oleh menteri hinggalah sampai kepada timbalan-timbalan menteri. Namun apabila akta ini dihapuskan pada tahun 1992, terdapat satu usaha untuk menggabungkan dan kelihatan Parlimen sudah menjadi seperti rubber stamp ataupun Parlimen hanya menjadi satu tempat untuk meluahkan perasaan. Apatah lagi pada hari ini apabila ada tajamnya di antara oposisi dan juga kerajaan, ia kelihatan menjadi tempat untuk menyindir politik yang kemudian menjadi perbalahan yang berterusan. Justru saya percaya adalah menjadi tanggungjawab kita yang ingin melihat perkembangan yang saya sebutkan tadi untuk merubah sistem ini dan sama-sama kita naikkan nilai dan martabat ahli-ahli Parlimen dengan mengembalikan akta perkhidmatan Parlimen yang menetapkan speaker ataupun tuan yang dipertua pada kedudukan yang mulia dan mengambil dan meningkatkan kedudukan kita sebagai ahli-ahli yang berhormat. Di samping dengan memberikan penambahan-penambahan dan juga perkhidmatan sebagaimana yang telah disarankan oleh Profesor Syed Salim Faruqi dalam artikel beliau pada tahun ini atau pada 9 Januari lalu yang menyebut tentang parliamentary reform needed. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, pada tahun 2018 beberapa jawatan kuasa dan tahun 2019 telah diwujudkan berbanding daripada 5 asas jawatan kuasa pilihan yang telah ada di dalam Parlimen. Saya percaya langkah ini perlu dikembangkan sekali lagi dan diperbanyakkan dengan menambah beberapa ahli-ahli jawatan kuasa dan menjadikan pendengaran, mesyuarat jawatan kuasa ini dengan lebih kerap, membincangkan banyak-banyak perkara yang terlibat seperti jawatan kuasa keselamatan makanan, bekalan dan pelbagai perkara yang ditimbulkan supaya hal-hal spesifik ini dapat ditimbulkan dan dapat diceritakan dengan lebih terperinci dan akhirnya kita menjadi benar-benar penggubal dasar ataupun mereka yang merangka dasar dan juga merangka perlembagaan dan perjalanan negara pada masa depan. Ahli yang berhormat sekalian, dengan adanya akta perkhidmatan Parlimen yang kita boleh kembalikan, saya percaya kita akan dapat melantik speaker yang lebih berkuasa, speaker yang boleh menentukan pegawai-pegawainya,
speaker yang mempunyai peruntukannya yang sendiri. Dan ini akan bertepatan dengan doktrin pemisahan kuasa yang sememangnya embedded dengan izin ataupun berakar dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Sementara itu, saya juga percaya ahli yang berhormat di sini memerlukan pengkaji-pengkaji dan juga pakar-pakar yang boleh dirujuk. Justru dengan Akta Perkhidmatan ini, Parlimen berhak untuk melantik pakar rujukan. Parlimen berhak untuk melantik penasihat-penasihat. Parlimen berhak untuk melantik pengkaji-pengkaji dan researcher yang boleh membantu. Sekarang jumlah researcher kita kalau dipingkirkan dengan rasio 222 ahli Parlimen, ia tidak akan bertepatan dan tidak akan memberi ruang kepada kita. Malahan library ataupun perpustakaan kita, rujukannya, baik Hansardnya tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai panduan khususnya kepada ahli-ahli Parlimen yang baru pada hari ini dan pada masa-masa depan. Justru dengan peruntukan yang lebih besar sebagaimana yang kita harapkan ataupun usaha kerajaan ke arah tersebut, ia akan menambah peruntukan dan kita boleh memperkukuhkan perdebatan, perbincangan, perkara yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen dalam sidang ataupun dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Saya percaya kalau ini dapat kita lakukan, sudah pasti kita akan dapat memperkemaskan lagi. Malahan usaha kita untuk melihat private member bill yang pertama dapat dilihat yang tidak pernah wujud dalam Parlimen Malaysia pada hari ini. Malahan jumlah hari kita bersidang akan jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan United Kingdom. Ada 150 hari perbincangan di dalam Parlimen, kita hanya bersidang selama 80 hari. Saya mau sikit penjelasan berkaitan reformasi Parlimen. Adakah yang Muhammad Gombak setuju bahawa reformasi Parlimen kita ini sangat penting juga dari segi pengagihan peruntukan kepada seluruh ahli Parlimen bagi kita salurkan kepada rakyat, dan ini juga disebut secara jelas dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi adakah yang Muhammad Gombak setuju bahawa manifesto ini perlu dilaksanakan sebagai satu penjelasan bahawa kita bercakap dan kita laksanakan apa yang kita janji. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menumpu supaya kita ahli Parlimen menjadikan Parlimen ini rumah kita kedua. Supaya kita boleh duduk, berbincang, berbahas tentang hala tuju dan dasar dan kerangka besar negara daripada menunjuk longkang dan jalan setiap hari untuk menyambung perkhidmat kita pada masa-masa depan. Tapi saya tidak halang usaha itu. Dan ia harus dibuktikan juga dengan di negeri Kedah, Terengganu dan Kelantan untuk memberikan peruntukan yang sama rata kepada oposisi yang ada di sana. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, sebab itu saya percaya beberapa jawatan kuasa baru boleh dirujuk ataupun boleh ditimbulkan atau diwujudkan supaya Parlimen ini lebih melebar dan dapat melihat dengan lebih luas perkhidmatan dan perjalanan kerajaan. Pertama, jawatan kuasa pilihan khas anak-anak syarikat dan badan berkanun. Kedua, jawatan kuasa pilihan khas federalisme, kerana ia melibatkan negeri Sabah, Sarawak, Selangor dan negeri-negeri yang lain. Yang kadang-kadang Selangor penyumbang 24.8% kepada KDNK nasional. Tetapi sumbangan balik hanya dapat bawah daripada 5 hingga 10%. Sabah, Sarawak sebagai wilayah yang dianggap sebagai keluarga Malaysia harus dinilai dan diberikan perhatian dan diberi peruntukan yang lebih sesuai dengan kedudukan sebagai rakan kongsi Malaysia. Ini contoh-contoh perkara yang boleh ditimbulkan dengan lebih terperinci dan bukan hanya diwar-warkan dalam propaganda dan suara-suara popular ketika berbahas dalam Parlimen. Yang ketiga, jawatan kuasa pengangkutan awam melihat kesesakan di bandar-bandar utama dengan perkembangan urbanisasi yang sangat tinggi. Keempat, jawatan kuasa mobiliti sosial, dan yang kelima, jawatan kuasa masyarakat menua yang saya lihat sikit sebanyak disentuh tentang pengambilan dan pengeluaran KWSP. Saya agak faham dengan apa yang diharapkan, tapi kita tidak boleh melihat negara ini berkembang dalam 1-2 hari saja. Kerana satu kajian yang baru dibentangkan kepada kami ketika kami membuat retreat baru-baru ini, ada satu kajian bahawa dengan pengeluaran-pengeluaran yang dibenarkan ketika PKP, ketika COVID-19, yang saya percaya membantu rakyat, tapi perbelanjaannya tidak diagihkan dengan tepat, akhirnya menimbulkan apa? Akhirnya pada hari ini ada sebahagian pencarum hanya mempunyai sejumlah 68 sen sehari kalau umur mereka mencecah 75 hingga 78 tahun. Jadi saya rasa kerajaan kena mempertimbang antara kebertanggungjawaban dengan populisme dan gesaan-gesaan yang dibangkitkan oleh pembangkang pada hari ini supaya kita tidak terkesima dan tertipu dengan propaganda-propaganda dan pilihan itu. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, dalam perdebatan pada hari ini, saya dapat lihat di barisan pembangkang cuba untuk meningkah perkataan madani dengan pelbagai pandangan-pandangan dan persepsi. Namun begitu saya kena melihat, saya menyeru kepada semua untuk melihat dengan menyeluruh.
Jangan terperangkap melihat Madani daripada konteks dan pandangan Locke ataupun pandangan Pico della Mirandola dengan tidak membaca dengan lebih teliti. Kalau membaca Aisyah Renaissance sebagai contoh, Pico della Mirandola mendapat idea dan pandangan tentang dignity of man ataupun individu manusia itu berdasarkan daripada Abdullah de Saracen. Malahan setengah pandangan menganggap bahawa pandangan itu berunsur dan bergalurkan daripada Ibn Khutaibah. Malahan ada sebahagian pula berpandangan daripada Al-Ghazali dalam kitab Miskatul Anwar. Jadi kalau kita menganggap persoalan itu dan melihat perkembangan zaman dengan hanya memetak-metakkan, dan akhirnya kita terperangkap. Saya juga membaca artikel-artikel yang dikeluarkan dengan marang dan sebagainya yang membangkitkan Madani tidak boleh berkembang kerana di dalamnya ada liberal. Saya nak tanya dalam pandangan dan barisan Jemaah Perikatan Nasional, ada yang mengaku sebagai libertarian, ada yang mengaku liberal klasik. Okey, Gombak, boleh. Dan apakah pandangan-pandangan itu telah berubah selepas menjadi Perikatan Nasional dan otomatik masuk syurga dengan sebab liberal dan sebagainya. Terakhir yang berhormat, saya nak sebutkan terakhir. Dalam dokumen nasional, dokumen yang dinamakan Rukun Negara, kita dapat lihat objektif Rukun Negara yang keempat menggariskan apa? Bahawa Malaysia ingin menubahkan sebuah masyarakat liberal yang terbuka untuk sebuah masyarakatnya. Adakah liberal itu otomatik masuk berdosa dan menjadi ahli negara, termasuk mereka yang menubuhkan negara kita? Jadi jangan permain dengan ayat-ayat itu yang akhirnya memesongkan orang dan akhirnya kita membela. Bila terkena kepada kita, kita cakap fitnah. Boleh ambil tindakan. Saya lihat Pak Goh, saya setuju ambil tindakan kalau betul-betul itu adalah tuduhan fitnah. Tapi beberapa ahli parlimen, apabila kita ambil tindakan fitnah kepada mereka yang memfitnah, berlindung pula ini adalah untuk mempertikai kebebasan serta yang dipanggil sebagai kreativiti anak-anak muda. Tang mereka jadi kreativiti anak muda, tang kita fitnah tak boleh. Dia fitnah boleh, tang kita tang kita rasuah, tang mereka jadi sedekah. Terima kasih. Terima kasih, Gombak. Terima kasih.